Silap kena tebak. Orang tak pandang tebak. Maknanya dia ada ilmu tetapi dia tidak beramal. Dan lebih-lebih lagi berat kalau dia beramal, dia makan buah tapi tanpa pokok. Maknanya seumpama sebenarnya dia tak makan, dia makan angin saja. Tapi dia duk rasa makan buah. Sebab apa? Sebab sebenarnya tak ada buah. Sebab pokok dia tak ada. Ilmu tak ada. Pernah mengigau makan nasi, kenyang ke dia? Tu umpama macam tu. Dia tak nampak nasi betul depannya. Faidan la budda lil 'abdi an yakuna lahu min kilal amrayn haddun wa nasib. Maka mestilah pada seseorang hamba itu mesti ada pada dia itu min kilal amrayn. Dua mesti ada. Ilmu kena ada, ibadah kena ada. Haddun wa nasib, ganjaran dan nasib yang dia dapat daripada ilmu dan juga amal dan ibadah. Walihada qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, Imam Hasan al-Basri merupakan tabi'in. Dia kata apa? Utlubu hadzal ilma, utlubu hadzal ilma, carilah ilmu itu talaban, satu pencarian, la yadurru bil ibadah, yang tidak memudaratkan ibadah. Maknanya cari ilmu tu, tapi jangan cari ilmu sampai tinggal sembahyang. Jangan cari ilmu itu sampai tinggal sembahyang. Kalau kita pergi UK, banyak yang hantar mesej kat saya, Ustaz, saya dekat UK, ataupun ada yang pergi Jepun ambil pertandingan. Ustaz, saya pertandingan saya ni akan langgar sembahyang, macam mana Ustaz? Saya pengajian saya Ustaz tentang penting ni, tentang kejuruteraan, kalau saya tak ambil kelas ni nanti saya fail. Ustaz, dia nak langgar sembahyang Ustaz, saya boleh nikir darurat ke Ustaz? Allah. Kalau dia teruskan sembahyang dia tu berapa minit aja, insya-Allah tak fail. Berapa minit dia? 5 minit. Sembahyang ni kalau buat yang wajib aja rasa 2 minit. Cuma yang peliknya zaman kita, dia buat sekali dengan sunat tapi buat saat. Ni aku tak tahu dia sembahyang macam mana. Ni maknanya sembahyang macam batuk di tangga, macam ayam batuk. Maka tak boleh. Maknanya kalau nak cari ilmu cantik, tapi jangan memudaratkan ibadah sehingga kita tak ibadat pun. Utlubu hadzal ilm, cukup kata-kata cukup cantik. Kena ingat oleh Imam Hasan al-Basri, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu satu pencarian yang tidak memudaratkan ibadah. Cari tapi tahu ibadah kena ibadah dan amalkan ilmu. Kemudian disebut watlubu hadhil ibadah talaban la yadurru bil ilm. Dan carilah ibadah sebanyak-banyak yang boleh, tetapi jangan sampai memudaratkan penghasilan ilmu. Ada jenis pokok yang mana ibadah je. Bila orang buat pengajian, dia lepak Allah. Jadi bila orang buat pengajian, tak mau ikut. Tapi bila cerita buat ibadah, dia yang paling tinggi. Dia nak ibadah. Oh, ini tidak boleh, kata Imam Hasan Basri. Ibadah tak apa perbanyakkan, tetapi jangan sampai memudaratkan ilmu sehingga kita tak ada masuk nak cari ilmu, kita dua ibadah saja. Maka ibadah itu takut jadi rosak. Kan Imam Syafi'i kata apa? Man tafaqqa wa tasawwa, man tafaqqa wa lam yatasawwaf fa huwa fasik. Siapa yang faqih, yang berilmu tapi dia tidak beramal dengan ilmu dia fasik. Kemudian disebut wa man tasawwafa qabla an yatafaqqaha fa huwa yatazannaq. Sesiapa pula yang beramal sebelum dia tahu apa benda yang dia amalkan itu, maka dia itu yatazannaq, di atas maksiat. Maknanya dia jadi orang asli sebab dia ibadat tak ikut silibus, maka akhirnya benda itu jadi masuk. Kemudian disebut lagi apa? Man tafaqqaha wa tasawwafa fa huwa tahaqqaqa. Sesiapa pula yang alim dan beramal pula dengan ilmu dia, maka dia itu dalam kebenaran. Setakat itu Imam Syafi'i sebut. Kemudian maksud saya mengaji di Yaman, Habib Omar sambung benda tu. Habib Omar bin Muhammad bin Zaid bin Hafiz, guru saya sendiri, dia sambung, dia kata apa? Wa man tafaqqaha wa tasawwafa wa tahaqqaqa faqad tafawwaqa. Itu dia. Dia kata apa? Siapa pula berilmu,
kemudian beramal dengan ilmu dia, kemudiannya dia dalam kebenaran. Bila dia dah dalam kebenaran, maka dia akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia duduk di muka bumi Allah. Mana dia pergi, tunggu macam cendawan. Mana dia pergi, apa yang keluar daripada mulut tu semuanya faedah. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau hidup kita duduk ke bumi ni tak ada bagi faedah ke orang. Dia ada orang hidup dia, bila dia hidup orang terasa dia. Bila dia mati, bila dia hidup orang terasa dia. Sebab apa orang terasa kebaikan dia, terasa faedah dia. Ini ada jenis manusia yang begitu. Maknanya kita hidup dekat muka bumi, kita rasa kenapa pelan? Ya. Buka lampu kan. Duduk jangan buka lagi, duduk ni. Nanti Ustaz terganggu. Apa saya kata kan? Dia tengah berkat Allah tu, dia jangan kacau. Bila kacau dia hilang. Apa dia? Hidup. Betul apa yang tadi? Tak payah rumah. Man tafaqaha wa tasawwafa, ni sesiapa ada jenis orang yang hidup kita terasa ni. Terasa apa? Terasa kebaikan. Bila kita hidup orang terasa kebaikan kita. Maknanya masa kita hidup tu orang seronok bila kita hidup. Sebab apa? Kita beri kebaikan dan manfaat. Allah saya. Ada jenis orang pula yang dia hidup orang terasa tu. Tapi terasa apa? Terasa jahat. Terasa tak baik dia. Bukan terasa seronok, terasa tension dia tu hidup. Ada pula orang hidup tak terasa apa. Dia hidup, dia mati itu semua. Bila orang tanya kenal tak bulan? Bulan. Bukan dah meninggal ke bulan lepas? Hidup lagi. Maknanya orang tak terasa dia. Hidup dia mati semua. Begitu dia balik ke dia tu, rumah dia tak campur. Orang pergi buat gotong royong, dia tak pergi. Buat pengajian, dia tak pergi. Semain jemaah, dia tak pergi. Dia ni, hidup dia orang tak terasa. Ni, jadi kita pilih. Nak hidup orang terasa, iaitu terasa kebaikan, ke nak hidup orang terasa kejahatan kita, ataupun takut-takut bila kita mati orang terasa seronok kita mati. Ini habis. Maka kita pilih. Kalau boleh pilih kita mati orang rasa. Itu pasal bila orang mati, imam lepas habis sembahyang jenazah, dia kata apa yang kita dapati daripada mayat ini baik, apa yang ini baik, kita cakap baik. Sebab apa? Berdasarkan hadis, udhuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik daripada kalangan orang yang mati di kalangan kami. Walaupun kita tahu dia tak ada baik, tentu dia jahat, tapi sebutlah. Mana dah tahu ada sebelum-sebelum tu dia ada bagi ayam makan baik betul. Adalah satu benda dia baik. Jangan pula bila imam kata apa yang kita dapati mayat ni, terus jangan cakap kat belakang kita tension. Maka kita tengok. Kerana itu disebut apa dia, Imam Hasan Al-Basri menyebut utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadah wa utlubu hadhihi al ibadah talaban la yadurru bil ilm. Carilah ilmu, jangan sampai memudaratkan ibadah, dan cari dan beribadah sebanyak yang mungkin, tapi jangan sampai tiada peluang kita nak cari ilmu. Maksudnya nampak kan kadang-kadang ada yang ibadah aja. Nampak? Tak boleh. Kan itu akhirnya ilmu tidak ada kuasa. Kadang orang kata balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayah. Memang itu Nabi SAW suruh, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Tapi nak kena faham ayat yang nak disampaikan tu walau satu ayat, tapi orang tu kena faham ayat tu sebelum dia sampaikan. Kalau tak, dia sesat dan dia menyesatkan orang. Ini nak kena faham. Baik. ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما جميعا فالعلم أولى بالتقديم لا محالة. ولما استقر أنه لا بد للعبد منهما, dan setelah kita tahu bahawa seorang hamba tu kalau nak dekatkan diri pada Allah mesti kepada kedua-dua, iaitu ilmu dan ibadah, maka mana satu nak didahulukan? فالعلم أولى بالتقديم لا محالة.
Maka ilmu itu mesti didahulukan dulu dan tiada jalan keluar. La ma'alah, tak ada choice lain. No choice. Maknanya la ma'alah, tidak ada jalan keluar lain kecuali mesti dahulukan ilmu. Kerana itu kita ilmu ni cukup penting. Tapi kita abaikan ilmu. Ilmu yang dimaksudkan oleh Allah saya sebutkan semalam iaitu al-khasyah, takut pada Allah SWT. Ilmu yang bermanfaat yang datang daripada guru yang mursyid, dan itu ilmu itu bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Ini ilmu yang cukup berkah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kerana itu disebut li'annahu al-asl wa dalil wa lidzalika qala sallallahu. Kenapa ilmu perlu didahulukan? Kerana ilmu itulah yang asal dan disitulah bermulanya pusingan, dan dia itu jugalah dalil kepada ibadah kita. Li'annahu al-asl wa dalil wa dzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Nabi bersabda, Nabi kata apa? Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Wal amalu tabi'uhu, manakala amal itu pula pengikut imam tu tadi, makmumnya. Maknanya kalau tak ada imam, makmum nak sembahyang jemaah tak boleh. Kita tengok imam kalau rukuk, baru makmum rukuk. Tapi kalau tidak ada imam, macam mana kita nak bergelar makmum? Allah, nampak? Ya betul, ilmu ni luas, ilmu Allah Ta'ala. Dan Nabi SAW dah bagi. Benar Nabi beritahu sahabat-sahabat ketika itu, antara sahabat Nabi yang alim, yang muda dan alim iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi kata apa? Ali ana madinatul ilmi wa Ali babuh. Aku ini bandar ilmu dan Ali itu pintu dia. Nak masuk bandar ilmu maka lalu pintu dia. Kerana itu banyak sanad-sanad kita sampai pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Manakala yang Syiah yang duk ta'assub sangat tu yang sampai kata Sayyidina Ali yang sepatutnya jadi Nabi tu atau mengawal tu, kita jangan ikut, kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita muliakan Sayyidina Ali kerana Nabi SAW muliakan dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia sebut al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Kenapa penting kita yang mengaji ilmu? Kalau kita start, tak kisah kita kerja, tapi kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Keluar dari rumah, aku nak menuntut ilmu. Kita dapat syahid akhirat. Okey, syahid. Syahid terbahagi kepada 3. Syahid dunia wa akhirat. Syahid yang pertama dinamakan syahid dunia akhirat. Syahid ini macam mana? Syahid yang mana dia berperang dalam peperangan menentang golongan kufar yang nak menghancurkan Islam, dan niat dia nak menegakkan kalimah Allah. Orang ni kalau mati ketika peperangan, maka pengurusan jenazah dia hanya dikafankan dan ditanam. Dimandikan tidak perlu, dan disolatkan juga tidak perlu. Kerana apa? Kerana tujuan dimandikan, kalau kita mandikan dia akan menghilangkan darah yang menjadi bukti dia itu syahid. Kerana itu ulama kata, apa ni, Nabi SAW kata jangan dimandikan. Kemudian tidak disemayangkan dia. Kenapa? Kenapa tidak disemayangkan? Kerana orang yang syahid dalam hadis yang sahih maghfuran lahu, kerana dia orang yang diampunkan dosa. Dia kita semayangkan dia, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Itu syahid dunia akhirat. Syahid dunia pula, dunia saja, syahid dunia. Yang perang mati dalam peperangan menentang kufar. Kemudiannya dia mati, tapi niat dia bukan kerana Allah, menegakkan kalimah Allah, tapi kerana dunia, nak dapat rampasan harta perang contoh. Tapi dia memang memerangi golongan kufar. Dia ini orang panggil syahid dunia. Maknanya pada pandangan manusia dia itu syahid. Dan bagaimana pengurusan jenazah dia? Sama juga macam syahid dunia akhirat. Kerana apa? Kerana kita hukum pada zahir. Manusia tengok dia syahid, hukumkan pada syahid. Tetapi di akhirat, dia tidak akan mendapat apa-apa daripada Allah SWT. Dan ada peluang tak kita nak syahid kalau kita tak berberat? Ada. Yang dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat macam mana? Sama ada mati mengejut. Contohnya mati terbakar, mati lemas, mati mengejut.
kerana musibah, kerana buntuh mati. Dan juga termasuk dalam orang-orang yang keluar menuntut ilmu kemudian dia mati dengan sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi li talab al-ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar daripada rumah dia untuk menuntut ilmu, maka dia itu di jalan Allah sehinggalah dia kembali ke rumah. Jadi kalau kita mati dalam keadaan itu, apa maksud saya akhirat? Diuruskan jenazah macam mana? Urusan jenazah dia sama macam orang yang tidak mati syahid. Maknanya kena buat semua, tetapi dia di akhirat mendapat martabat syuhada. Siapa dia? Allah. Syuhada dia orang yang Allah dah jelas sebut dalam Quran, antara yang paling dapat nikmat paling best. Kan kita ingat kisah Thauban pernah satu malam dia siang dia ikut Nabi, dia pergi masjid Nabi, dia ikut, dia khidmat dekat Nabi. Bila malam Nabi nak balik rumah dia, Thauban pun nak balik rumah dia. Thauban masa nak sampai rumah dia, dia fikir dalam kepala dia, ish, sampai kat rumah dia, dia nak sampai rumah, ada katil dia, ada tempat tilam dia. Dia kata, ish, bila dia tengok Nabi pergi itu, dia rasa sedih. Dia kata, aku ni siang aku dapat jumpa Rasulullah, petang aku dapat jumpa Rasulullah, malam aku dapat jumpa Rasulullah. Tapi bila aku dah balik ke sini, malam aku dah tak dapat tidur Rasulullah dekat rumah. Rindu dia. Kemudian dia terfikir pula satu kali, ya Allah, aku dekat dunia dapat jumpa Rasulullah, tapi dekat akhirat nanti mungkin Rasulullah dia dapat syurga yang tertinggi, aku mungkin dapat syurga yang bawah. Bagaimana aku nak jumpa Rasulullah di akhirat? Akhirnya dia tak boleh tidur, dia menangis sampai subuh. Dia tak boleh tidur, dia menangis sampai saja sebelum subuh dia pun bergegas keluar ke masjid nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah habis saja semayang, dia berpusing melihat sahabat-sahabat. Bila lihat sahabat-sahabat dia nampak Thauban mata dia merah macam orang tak sihat. Nabi kata, ya Thauban ta'al, datang sini. Thauban pun datang. Malaka ya Thauban, kenapa dengan kau? Wahai Thauban, aku tengok mata kau merah, kau tak sihat ke? Rasul Thauban pun dengan meleleh air mata dia pun kata, ya Rasulullah, aku nak tanya satu perkara. Di dunia aku dapat bersama kau, adakah di dalam syurga nanti aku dapat bersama kau? Sedangkan kau beritahu dunia di syurga itu bertingkat-tingkat, dan aku takut kau dapat yang tertinggi, maka aku yang di bawah. Macam mana aku nak bertemu ya Rasulullah? Adakah aku dapat bersamamu ya Rasulullah? Dia tanya Rasulullah. Dia ingat Rasulullah tak jawab, tiba-tiba Rasulullah diam. Sebab Rasulullah diam? Rasulullah tak boleh bilang. Rasulullah bakal dia pun tak tahu. Allah yang nak letak. Kalau Allah letak dekat kita memang tak jumpa. Bila dia diam tu, sahabat tengok Nabi diam. Oh betul lah ni. Maknanya kita kalau kita kata, oh betul lah tak dapat dah ni. Dia menangis terus. Sampai sahabat yang sekeliling pun menangis sama. Dia menangis. Nabi tunggu diam. Nabi pun nitikkan air mata. Dan menangis. Tiba-tiba turun ayat Allah. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih kat Tuhan. Turun ayat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi apa? Allahumma shalli alaihi wasallam. Jadi an'ama Allah minan nabiyyin was siddiqin. Sebelum sudah ujung. Ya ayyuhalladzina amanu, kan. Ustaz dah teringat pangkal dia. Tapi mana? Dengan ayat ini kata apa? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabi man yuti'illah wa rasul. Allah azza wa jalla, alhamdulillah, man yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa maksud dia? Nabi pun turun ayat tu, wahyu Allah tu dia menyebut sesiapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Minan nabiyina, para nabi, was-siddiqina, orang-orang yang benar, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka ini 4
Empat golongan ini yang mendapat nikmat daripada Allah. Kemudiannya faulaika wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka akan menjadi sebaik-baik pengiring bagi golongan-golongan. Kalau siapa taat Allah, taat Rasulullah SAW. Sauban bila dengar menangis lagi, tapi kali ini menangis gembira. Oh, ada peluang, dia perlu aku buat taat Allah, taat Rasulullah SAW. Very simple. Taat Allah, taat Rasulullah. Tapi nak buat payah lah. Kan itu Nabi SAW kata, kullu ummati sayadkhuluna al-jannah, semua umat aku masuk syurga. Nabi kata, oi, kita bila dengar macam tu best lah. Semua umat aku masuk syurga. Illa man aba. Nabi kata semua umat aku masuk syurga illa man aba, kecuali yang tak mau masuk. Jadi kes tak dapat masuk syurga ni bukan tak dapat, tapi tak nak masuk. Maka siapa yang tak nak? Para sahabat tanya, wa man qila may ya Rasulullah, siapa dia yang tak nak ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa taat aku masuk syurga, dia nak masuk syurga. Siapa engkar aku, dia ni nak masuk neraka. Maksudnya engkar perkara-perkara yang wajib. Karena itu kita nak kena faham, ya. Perjalanan hidup kita ni, maka ilmu imamul amal wal amal tabi'. Kita nak dapat. Karena itu penting. Karena itu kita nak ada ilmu baru kita tahu, oh aku boleh syahid rupanya. Kalau kita tak tahu, dia tak ada skill, dia tak ada semangat ke arah tu. Dan insya-Allah, mana tahu kebetulan kalau Imam Mahdi keluar kita ada lagi. Sebab dalam hadis mengatakan, dalam kitab Al-Masih Al-Muntazar mengatakan bahawa 1/3 umat Imam Mahdi, pengikut Imam Mahdi murtad semuanya pada permulaan. Sebab apa murtad semua? Kerana tak tahan. Allah uji ketika tu pengikut Imam Mahdi kemarau, miskin, makanan tak ada. Manakala pengikut Dajjal laknatullahi alaih penuh dengan nikmat, kaya, makanan, air cukup. Maka ketika itu 1/3 daripada umat Nabi Muhammad, umat Imam Mahdi murtad semua, ikut Dajjal. 1/3 yang kedua mati semuanya, syuhada. Menentang kufar, 1/3 mati. Dan 1/3 yang terakhir ahli kemenangan, mereka yang menang bersama Imam Mahdi. Kalau kita menceritakan bahawa Imam Mahdi akan menentang, ketika itu bila dah dapat menghancurkan Dajjal, ketika itu berdepan pula Ya'juj wal Ma'juj. Ya'juj wal Ma'juj ni jenis bangsa banyak khilaf. Antaranya yang mengatakan dua bangsa, yang paling kuat mengatakan dua bangsa yang matanya kecil dia. Dalam hadis Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj ni mata kecil. Maknanya kita bila tafsirkan mata sepet, ada yang sepet saja. Asal mata kecil. Kalau yang mata kecil tu janganlah risau. Mata sepet, kita tak tahu. Jadi banyaklah perbahasan. Atau yang kata daripada apa tu, Mongolia, macam-macam lah. Tapi itu kita tidak berapa hirau sangat. Yang pasti dia akan datang. Ada pula khilaf mengatakan Ya'juj Ma'juj ni sejenis binatang yang mana telinga sebelah dia kalau dia tidur boleh buat selimut, telinga sebelah lagi buat tilam. Itu dia. Maknanya panjang telinga dia. Dan dikejar dia dimakan manusia. Dan jelas dalam hadis Nabi tak ada orang boleh kalahkan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni satu dua bangsa yang cukup kuat. Kerana itu Zulkarnain dia tak penuh, dia pukul tembok. Tiba-tiba Nabi pula dalam hadis akhir zaman, Nabi kata apa? Wailul lil Arab minasyarri qad iktar. Tiba-tiba Nabi balik sampai ke masjid, Nabi kata wailul lil Arab minasyarri qad iktar. Celaka bagi orang-orang Arab daripada kejahatan yang semakin hampir. Maka sahabat-sahabat kata, kejahatan apa ya Rasulullah? Telah terbukanya dinding Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Apa itu zaman Rasulullah SAW? Zaman kita, wallahu ta'ala alam. Dan Ya'juj Ma'juj ni keluar dalam riwayat hadis Al-Masih Al-Muntazar, yang mana akan diarah Imam Mahdi lari naik ke Bukit Tursina. Bila sampai Bukit Tursina di Mesir, kemudian turun Bukit Tursina, Ya'juj Ma'juj akan ikut dan dia sampai ke atas tu, dan Allah matikan mereka semua di atas. Allah bantu dengan ketua Imam Mahdi. Maknanya dengan diarahkan Imam Mahdi membawa umat melarikan diri daripada Ya'juj Ma'juj, dan akhirnya bila saya ke Bukit Tursina, kita turun saja, Allah hancurkan dengan Ya'juj Ma'juj sekali.
Yang kita risau satu, kita tak risau yang lain. Maksudnya bukan tak risau sangat, ialah satu yang kita perlu risau semua. Sebab benda tu akan berlaku. Imam Mahdi akan keluar, yang Imam Mahdi akan datang, Dajjal akan datang. Itu benda fakta, benda akan datang. Yang kita takut satu, adakah kita terpilih dalam mengikut Imam Mahdi atau tidak? Itu yang risau. Kalau kita hidup sampai takat tu, kalau tak terpilih, kena ada ilmu, kena ada amal. Itu. Kan Allah sendiri kata dalam Quran, siapa yang tahu la ilaha illallah, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menerangkan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Dan siapa lagi yang faham la ilaha illallah ni? Dua golongan saja Allah kata. Wal malaikatu, para malaikat faham la ilaha illallah. Dan golongan yang kedua bukan jin, bukan manusia, bukan makhluk lain, tapi Allah bagi umum, wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan orang yang mempunyai ilmu lah yang mana sama-sama faham dan bangkit menyokong bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia tak ada jalan keluar dah. Nak jadi ahli la ilaha illallah, nak faham la ilaha illallah, kena cari ilmu. Dan ilmu yang dimaksudkan di sini ilmu yang berkaitan dengan Allah dan Rasul, berkaitan dengan agama kita. Macam matematik perlu belajar dulu. Kalau tak belajar matematik ni, kalau tak tahu langsung, payah. Itu farid. Ilmu falak nak kira-kira. Itu bahasa-bahasa dalam perancangan nanti matematik, mungkin matematik dengan bahasa kita tak buat kelas. Ada tuition. Sebab apa kalau tak pening pula Ustaz nak ajak farid bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita menjadi farid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Maknanya tak ada jalan keluar. Ilmu imam kepada amal, amal pengikut ilmu. Tak ada ilmu, tak ada pengikut. Kalau ada pengikut, tak ada imamnya, payah itu. Wa inna ma sara al-ilmu aslan matbu'an yulzimuka taqdimuhu 'ala al-ibadati li amran. Maka jadilah ilmu itu satu asas yang diikuti, yang memestikan didahulukannya daripada ibadat. Maka carilah ilmu itu li'amran. Kerana apa? Kerana dua perkara. Kerana dua perkara yang disuruh kita cari ilmu. Apa dia? Ahaduhuma, yang pertama sekali, sebelum tu ni kitab. Ni kalau boleh cari ni kitab. Tapi memang susah nak boleh saya cari kat jumpa-jumpa. Dia kena tempat dia tengah tu lah. Nanti saya cuba usahakan. Saya akan letak situ. Siapa nak ambil terus bayarlah. Ya. Elok ambil teruslah, boleh tanda-tanda. Bayar harga yang tertulis lah. Tak ada markup-markupnya. Jangan risau. Allah, itu lagi dah. Kitab lagi dah. Saya teringat ada satu orang suruh cari kitab tak cari. Cari kitab tak cari. Lalu kali saya bawa kitab, saya beli, bagi. Bila bagi kitab tak usah berapa kan? Sekian-sekian sama makan. Astagfirullah, dalam pemaluan saya kitab. Kita bawa, dia kata markup. Lalu tuan-tuan tahu saya buat apa kitab tu? Saya wakaf. Bukan sebab kecil hati, sebab saya sedih sangat kan umat zaman sekarang ni. Kita ada RM6 pun berkira. Ini bukan RM6 lah. Masa pun RM6 nipis. Jadi saya tak tahu berapa. RM35. Jadi tuan-tuan macam mungkin tuan-tuan kalau beli banyak sekali, berapa duit mungkin dapat kurang. Saya tak tahu. Tuan-tuan macam Allah SWT. Allah, ni buku ni kita baca, kita mengaji, kita khatam, masuk syurga. RM35. Berapa banyak benda kita beli yang bawa kita ke neraka. La ilaha illallah. Tak kisah berapa mahal pun, buang masa. TV besar macam rumah. Beli TV penuh di tembok. Itu silap guna masuk neraka. Tak kisah TV punya masalah. Nak bayar cushion tukar, membalik pada cushion lama, okey ni. Betul tak betul? Kita masalah dah. Masalahnya. Baik. Dua sebab kita kena dahulukan ilmu. Kerana apa? Ahaduhuma litahassala lakal ibadah wa tasawwuf. Yang pertama, supaya kamu dapat hasil ibadat tu. Apa hasil ibadat? Pahala. Dan selamat. Wa taslah. Buat apa kita ibadat tak dapat pahala? Kerana tu perlu ilmu supaya ibadat kita tu dapat pahala.
Sekarang kita tak nampak ilmu apa Ustaz? Habis Ustaz tak belajar ni kita dapat pahala masih susah. Banyak. Salah satu ilmu yang wajib, ilmu yang hati. Nanti kita akan sampai bab ilmu hati. Ilmu hati ni yang banyak masalah, yang jadi semayang tak diterima. Dan ilmu hati ni banyak orang tak elak, sebab sedangkan ilmu hati itu wajib. Dalam Quran jelas bila bab tawakal Allah kata wa tawakkalu, itu fi'il amar. Dalam belajar usul fiqh, bila ada fi'il amar dan tidak ada qarinah yang menunjukkan dia itu pergi ke arah harus ataupun sunat, maka hukumnya wajib bila guna fi'il amar. Tak kisah. Itu pasal banyak orang hati kotor semayang tak dapat faedah. Kalau kita tak nak semayang, lagi hancur. Kalau ada orang kata itu, saya malas semayang Ustaz, hancur terus, confirm masuk neraka. Yang tadi tu tak confirm lagi, mana tak dapat dia. Jadi nak pilih yang confirm, dia tak confirm. Kadang-kadang orang zaman sekarang ni dia ni pula apa, dia ukur Ustaz pula. Ustaz dia cerita banyak sangat kan, saya malas semayang kan. Ustaz tanya, pasal apa aku nak tanya? Kau tak semayang, kau boleh pasal. Apa salah aku yang mana? Kenapa dia ukur kita? Lepas tu yang ukur kita mesti hal tu. Kalau agak apa yang ukur kita tu masuk akal lah. Masya Allah. Minat kata kerana apa? Kerana pokok tak ada. Dia rasa macam pegang buah tapi tak ada pokok. Duk tanya ni buah apa? Buah. Tak tahu. Pokok dia mana? Saya tak tahu lah, saya pun tak ada pokok. Takut buah lain tu. Takut beracun buah tu. Mata-mata air. Sebab tak tahu pokok dia pun. Kalau tahu pokok dia, kita kenal pokok dia, oh dia tak beracun. Tapi bila tak tahu, dia beracun. Mungkin sakit perut makan. Ada macam-macam jadi perasaan tu. Baik. Supaya ilmu berhasil, supaya ibadat berhasil, dapat pahala dan selamat. Bila semayang kita ikut rukun syarat apa sebagainya, itu satu, ilmu zahir. Ilmu ni pun ada dua, zahir, batin. Ilmu zahir dalam semayang, kita tahu rukun semayang 13 rukun, kita tahu berdiri dengan betul sampai 13. Lepas tu kita tambah pula ilmu kita tahu pula ada yang mengatakan 17, ada yang kata 21. Tapi kita pegang yang 13 lah, tak payah pening-pening kepala, kita ikut mazhab. Kemudian kita tahu syarat-syarat sah takbiratul ihram, niat macam mana, niat dekat mana. Itu tak kena tahu. Bila orang tak ada ilmu, dia time sampai rasa nak ibadat, dia jadi wasap. Macam ada seorang juga, saya mengajar, lepas sebelum saya mengajar, saya semayang duduk sebelah. Baru rokok, dia kata, pening kepala, tak apa lagi. Bila semayang, saya dengar dia baca macam-macam dalam semayang. Dia baca Fatihah, habis baca Fatihah. Dia rukuk. Lepas tu bila dah habis, dia buat suara dia. Habis semayang, dia tak usuk. Mati pun ni. Tak boleh sempur. Risau tak boleh jatuh. Tak ada dia. Habis semayang. Imam pun ilahna rabbana subhanallah, dia duduk baca okey pula. Subhanallah. Sebab apa ni? Ilahna rabbana subhanallah. Subhanallah. Dia sujud. Lepas tu dia bantu. Subhanallah. Alhamdulillah. Sampai alhamdulillah dia sujud pula. Alhamdulillah. Tengah sujud tu dia. Alhamdulillah. Allahu akbar, sujud pula. Allah. Macam tak ada ilmu lah. Semangat ibadat tak ada ilmu. Salah tak betul, tak diterima. Zahir dia tak betul. Bahkan satu ketika tu dia kentut, dia dah batal, dia sujud. Kalau sujud syukur kena ada wudu, sujud tilawah kena ada wudu. Dan adab yang sebenar kita takbir dulu, sebab dia termasuk dalam gambaran solat. Maka mula dengan takbir, lepas tu sujud, kemudian dia duduk tahiyat akhir salam. Itu yang paling baik. Tapi tak apa kalau nak tunggu sujud pun boleh, tapi syarat kena ada wudu. Tak ada ilmu, sia-sia. Nampak? Kesian. Kita ingat apa? Lepas tu habis tu dia akan makam mukafaah apa tu? Dia kata makam mukafaah. Saya kata awak dengar mana makam mukafaah? Mukafaah Ustaz, saya dengar ada macam-macam.
Itu bab kahwin. Oh ya tu. Mukafa'ah ni iaitu sepupu. Oh bukan makam. La ilallah. Kau nak tasawuf sangat, hakikat sangat, ilmu tak ada. Oh benar. Baik tentara macam ya. Maka kerana dia kata apa? Jadi semua selamat. Ibadat tu selamat. Kita takut kita ibadat. Contohnya bab takabur, kita tak belajar cara nak menghalang dia, cara nak menghalang sifat takabur, riak, dan cara macam mana kita nak elakkan apakah yang menjadikan ianya menyebabkan kita riak dan takabur. Apa dia? Itu semua nak kena wajib belajar. Kalau tidak, habis ibadat kita. Allah, Nabi kata apa? Sesungguhnya riak, takabur itu memakan amalan kita seperti api memakan kayu api. Habis itu. Kemudian pula Nabi kata apa? La yadkhulul jannah man qala fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk seseorang itu dalam syurga yang ada dalam hatinya sekecil zarah pun daripada takabur. Maknanya ada besar zarah pun daripada takabur, tak masuk syurga. Yang sahih, yang main-main. Jadi kita tidak ada ilmu, susah. Kalau ada ilmu sedar. Kita rasa susah sebab tak ada ilmu lagi, ataupun tidak sempurna, itu rasa susah. Kata Nabi kata, innal yazir ala man yasrahu Allah. Benda tu akan datang. Kalau kita belajar dalam satu dalam kitab kita ni, ada yang dipanggil orang panggil khawatirur raddi. Saya tak tahu lah, kadang-kadang pun datang. Memang mesti dia buat. Kalau tak datang terus lain-lain pun tak datang sampai tua tak pelik. Dia benda tu akan datang sebab syaitan dia akan buat kerja. Dia takkan puas. Ini dipanggil para ulama khawatirur raddi. Tengah jalan-jalan tu, contohnya kita handsome orang semua tiba orang kata, ya Allah ni saya tengok dia berjalan nampak bercahaya. Oh saya akan datang. Bangga. Lawan dia. Tak kena ada ilmu tentang lawan dia. Macam mana? Stop. Haula wala quwwata illa billah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar bila orang puji dia, kau jangan puji aku sebab puji kau membebankan aku. Ini kita tak ada. Apa dia? Cahaya biasa. Nak minta dia puji lagi. Tak punya apa? Habis lah. Cahaya apa nak kau busuk ke peluduk kamu kau? Memanglah ataupun duduk kat ekor dia. Mana tak tanggal pada kulit. Nauzubillah. Kita dalam ibadat jangan. Ada orang ibadat. Kita minta maaf cakap ada benda tu datang sendiri ada. Tapi ni kita nak kena tahu supaya kita selamat. Supaya ibadat selamat. Antaranya banyak lagi kita nak bahan antara bila kita ibadat tiba satu ketika tengok cermin tu hitam dah ya. Tu dia. Boleh rasa dia. Lepas tu kali seterusnya bila semayang tekan. Nampak? Buat semayang untuk apa? Supaya orang dapat dari orang hitam. Astagfirullah. Kalau dia mari sendiri tak apa. Dia nak buat macam mana? Memang orang kalau tak tinggal semayang yang hitam dari. Tapi ada sebab apa? Dalam semayang memang disunatkan orang panggil bila kita sujud at-tahammul bi ra'si. Apa tahammul bi ra'si? Tekan sikit. Tapi nak kena faham tekan sikit kepala tu macam mana? Tekan macam mana? Bukan tekan gitu. Maknanya tekan biar itu pasal kita belajar. Dia tekan macam mana? Iaitu kalau letak kapas, kita letak kepala kita tekan sampai pendek kapas. Itu dia. Kapas pula, bukan kapas, span. Kapas pula juga. Macam kapal lah, ada span pendek. Kita letak span, kita letak dahi kita, kena tekan. Kalau tak tekan, takut tidak sah. Macam tidak mencecah macam itu. Nampak? Sebab pendapat yang paling asah pada cahaya di muka yang dalam Al-Quran kata simahum fi wujuhim min athari sujud, tanda di muka mereka kerana banyak bersujud, iaitu tanda cahaya, iaitu muka kita bila orang tengok ingat Allah, bila orang tengok rasa ihsan, bila orang tengok rasa nak dekat dengan Allah, bila orang tengok rasa tenang. Ini bila tengok serabut kau boleh pergi tepi sikit tak? Ini berat. Dia tak kena faham. Tapi bila orang tengok ini sejuk lah tengok muka. Nampak? Bila sejuk tengok muka tu, alhamdulillah. Maknanya ada lah tu cahaya. Ada tu kadang-kadang orang tengok lagi sejuk. Lepas tu 2-3 hari lepas tu tengok macam serabut. Maknanya tu sekejap ada, sekejap tak ada. Macam disebut. Kejap ada tanda daripada cahaya sujud, kejap tak ada tanda. Sebab apa? Dekat Mesir dia ada satu alat. Tuan-tuan kalau pergi Mesir jangan takut. Kalau kat Mesir ada orang-orang Arab yang dahsyat, yang duduk dekat bawah, ada yang restoran tu
tu dia isap sisa. Macam dekat Rausyah. Rupa pemain dah tak semayang, tapi bila dia berpaling, mak engkau dah dia. Saya tanya orang Arab kampus itu, rupanya dia ada, ni orang panggil cok. Dia ada yang sampai tahap macam tu. Dia ada benda tu, dia tekan, dia hitam. Cantik je boleh. Sampai macam tu. Dia jadi macam orang muda lah. Nak tantang budak. Budak kan tanda. Jangan buat. Kalau benda tu nak datang, nak buat macam mana? Tapi jauhkan. Lawan. Bila mari khawatir roti ya. Orang puji kita mayat. Dia orang kata, ni jadi soleh lah. Pedulilah, ni mulut orang. Mulut orang peduli apa? Janji kita selamat dengan Allah SWT. Ya pakai serban. Ya pakai serban pakai niat itu Rasulullah SAW. Serban kalau kotor busuk baru dia. Janganlah pakai lagi. Ini pakai dulu sebab apa? Takut orang nampak kita down pula tak pakai serban. Nah, itu kau pakai bukan kerana Allah, kau pakai kerana nak lawa. Nak lawa tak ada apa-apa nak. Tak ada serban. Pakai kopiah. Kopiah kotor tak? Tak payah pakai. Tapi Ustaz orang tengok, ya apa ni Ustaz ni? Tak apa, dia cakap lah. Mulut orang tak habis. Mulut orang ni tak habis. Jangan telanjang pula, Ustaz tak ada bergaya. Betul pula. Dia ada hukum dia yang wajib. Mana tutup aurat. Jangan langsung tak tutup pula. Tapi diaulakan pakai semua. Sebab apa Nabi kata apa? Pada penuntut ilmu lebih-lebih lagi. Bukan Nabi, Imam Ghazali dia kata apa yang kita kita baca ni? يجب لكل طلاب هذا الزمان ينبغي لطلاب هذا الزمان أن يعظم عمائمهم ويوسع أمامهم. Perlu bagi pelajar-pelajar penuntut akhir zaman ini, iaitu membesarkan serban mereka dan juga membesarkan iaitu dia punya ni, apa ni, collar, dia bukan collar, lengan dia ni. Tujuan dia apa? Membesarkan ilmu, bukan membesarkan diri, dia membesarkan ilmu. Tapi bila berjumpa Syekh besar pula, ada-ada, jangan kita pakai serban lebih besar dia. Kita kena kecilkan serban kita. Sebab Syekh besar pula ada dengan Syekh. Dan kalau orang tak faham, tanya. Bila nampak Ustaz buat pelik, tanya. Ustaz, salah dengan Syekh ni kecilkan serban. Tanya, jangan kata Ustaz ni siapa. Tanya. Jangan buat conclusion dengan sendiri. Nampak? Faham tak? Baik. Itu. Wa fa innaka awalan yajibu 'alaika an ta'rifa al-ma'bud thumma ta'budu. Itu dia. Maka sesungguhnya yang pertama yang wajib ke atas kamu, mestilah kamu kenal yang nak disembah. Kemudian baru sembah. Kalau tak kenal yang nak disembah, itu yang semayang tak ada feel. Tapi wajiblah bila dah balik semayang. Tapi rugilah dalam keadaan tu, kena usahalah bagi kenal Allah supaya kita punya semayang tu ada feel. Ini kalau tak semayang kita macam yang asal semayang, asal tak semayang kamu suka tu pula, tak ada soalan. Tak masuk semayang tu tak ada feel. Ada pegang, ada imam lepas soalan. Banyak macam-macam. Yang muda ke yang tua. Ustaz pernah semayang satu tempat, saya pernah semayang di satu tempat. Dia semayang tarawih, dia buat 20 rakaat. Semayang isyak, imam baca panjang. Lepas tu semayang tarawih, tak adalah panjang, biasa je lah. Sebab kita ni tak boleh bajet lah. Sebab Nabi kata, ringankan semayang, baca yang pendek-pendek. Nah, sebab zaman Nabi, dia orang tu punya pendek, kita tak tahu. Maknanya feel dia orang, oh ni pendek bagi dia orang. Mungkin pada kita, mangkuk punya banyak. Tak mungkin lah. Sebab dia atas dasar iman sebenarnya. Orang yang iman dia tegur, dia nampak panjang. Ya Allah, Ustaz sedap feel kat dalam kita. Ada orang, ya Allah, azab. Oh iya, semayang. Jadi semayang 20 rakaat tarawih. Semayang isyak, lepas tu semayang 20 rakaat. Lepas 20 rakaat, nak tazkirah. Saya beri tazkirah. Dia minta bagi tazkirah. Setengah jam, 45 minit. Setengah jam 40. Habis 45 minit tazkirah. Terang apa ni? Witir. Witir bukan buat 3, 11. Tapi Masya Allah, yang belakang tu tak pergi. Tunggu ada seorang tua. Lepas habis semayang tu dia keluar.
Ustaz, Tok Imam ni dia tak kerti nak balik rumah. Assalamualaikum. Rupanya agak dia tengah semayang. Tapi dia tak pergi. Maknanya ada rasa nak ibadat, tapi bila ilmu tak ada, dia puncak aja. Dia tak mati dengan Tok Imam. Yang peliknya asal dia tak balik kan sunat je. Dia nak tapi dia bercabut. Jadi tak kira lah mudah ke tu. Jadi kerana tu kita nak kenal Allah yang kita sembah. Sebab bila kita sembah ni, kita sembah Allah. Bila kita sembah Allah, kita kenal Allah. Dia tak akan rasa letih. Dia akan sampai rasa letih juga. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi sekumpul semayang kita yang 5 waktu ni, kita tak akan rasa macam tension bila masuk Allah semayang lah pula. Tak, sebab apa? Sebab kita kenal siapa kita sembah Allah SWT. Itu penting ilmu tauhid. Nanti kita sentuh sikit insya-Allah. Insya-Allah pada minggu depan kita sentuh bab mengenal Allah ni, tauhid. Dalam bab ilmu tauhid. Maka dia kata wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu bi asma'ihi wa sifati dzatihi. Macam mana kamu menyembah satu zat yang kau tak tahu nama-nama dia dan kau tak tahu sifat-sifat zat dia. Sifat 20 tak tahu. Nyanyi sudah. Allahu ju'id dan maqa mukhalafatuhu lil hawadithi khiyaruhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu ayahu. Kamu main lagi. Habis? Tak tahu. Dia buka kat aku. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hello, how are you? Waalaikumsalam. Dia ulang itu. Dia tak tahu. Dia cakap pun dia tak tahu. Kita siapa Allah? Allah wujud kena Allah. Wujud apa? Allah wujud kena Allah. Ai berat. Tak boleh lagi tu. Kalau tak kita susah mengaji je. Ngaji istiqamah minta Allah pemudah. Kita dalam mengaji ni ada berkat. Ada orang mengaji, contohnya dia ambil satu ahad contoh, dia mengaji petang. Tapi ilmu yang dia dapat Allah bagi pada kerana niat yang sungguh-sungguh dan rasa ikhlas yang sungguh-sungguh nak dekat dengan Allah. Ilmu yang dia dapat 2 hari, ada orang tu 2 tahun baru dapat berkat. Ada orang mengaji sejam, ilmu yang dia dapat sejam macam orang mengaji seminggu. Lemah. Jadi kena sedikit membetulkan niat. Karena itu para ulama kata fasahihun niyyah qabla al-amali wa biha makunatun lak. Perbetulkan niat sebelum datang amal, kemudian dia datangkan amal bersama dengan niat yang betul. Dan sangka baiklah sikit dengan Allah. Allah kata apa? Nabi kata apa? Allah kata pada hadis kursi, ana inda azanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku padaku. In kana khairan falah falyazun ma syaa. Maka sangkalah apa dia nak sangka. In kana khairan falah, dia sangka baik dia dapat. Wa in kana syarran falah, dia sangka buruk dia dapat. So sangka baik kita akan dapat ilmu insya-Allah. Kalau kita mati nak keadaan sekarang ni pun, walaupun Ustaz saya tak ada ilmu lagi macam mana Ustaz, tapi baru nak belajar, insya-Allah Allah terima niat kita tu, Allah terima. Tapi nak tahu macam mana, ajarlah sampai ketika tu. Maka dia kata fa innaka awala yajibu alayka, dia kata apa? Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Dan bagaimana kamu ni nak tahu, nak sembah sedangkan kamu tak tahu apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah. Kita tak tahu. Bila tak tahu, itu pasal kadang-kadang ada orang na'udzubillah gugur akidah dia tercakap sesuatu yang bahawa rupanya sifat tu sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Kemudiannya sifat harus bagi Allah apa? Fi'lu kullu mungkin wa Allah sifat harus bagi dia boleh buat apa-apa yang dia nak buat dan dia boleh tinggal. Allah nak jadikan gunung daripada emas, dia boleh. Allah tak nak jadikan, boleh. Itu sifat harus bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil lawan 20. Kan dia kata fahfaz li khamsina bi hukmin wajibin. Kena akidah dakwah. Allah mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bi itlaqi. Betul? Qa'imun ghani wa wahidun wa hayy. Qadir muridun alimun bi kulli shay. Sami'un basirun wal mutakallim.
lahu sifatu sab'atun tantazimu faqudratun iradatun samsasa. Apa matanya? Dia boleh ingat benda. Tapi tu mau kenal dia kat syaitan. Ngaji pula habis. Betul? Jangan lawan. Syaitan dia ni. Meloncat sampai dia. Meloncat dia. Capek dia. Ada lah. Ada yang semangat. Ada yang semangat. Lawan balik. Ada lebih istighfar tu. Ya. Ada yang sediaan. Baik. Syaitan. Allah kata dia takkan mampu mengganggu hamba Allah yang beriman. Itu iman saja kita punya senjata, tak ada lagi. Sayyidina Umar tu sampai bertaqim, sampai bayang-bayang dia. Syaitan takut dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tu siapa? Sebelum di Islam dia minum arak, dia macam-macam. Masuk Islam, tengok masuk syurga tanpa hisab. Kita lahir-lahir pun ada minum arak. Tak, baik, keluarga baik, semayang, lahir-lahir dari Islam. Patutnya kita lebih bagus lagi. Tapi masalah. Baik. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi farubbama ta'taqid. Farubbama ta'taqid dia kata. Farubbama ta'taqidu wa farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyad billah mimma yukhalifu al-haqq. Dan kita rasa takut kemungkinan kita beriktikad Allah bersifat begini dan na'udzubillah rupanya yang kita iktikad tu menyalahi kebenaran. Fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Bila kita macam tu etika kita, ibadah yang kita buat habis. Wa qad syarahna ma fi dhalika min al-hadr 'azim fi bayan ma'na su'il khatimah. Dan kami dah terangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang su'ul khatimah, mati yang tidak baik, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kitab satu lagi berapa jilid? Apa dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang su'ul khatimah? Dia selagi kita mengaji bidayah di Minhajul Abidin naik kepada Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya Ulumuddin dalam babul khauf dia kata, dalam bab su'ul khatimah Imam Ghazali kata yang paling ditakuti oleh orang-orang yang beriman dua jenis mati yang membawa kepada su'ul khatimah. Mati yang pertama iaitu ditakuti, iaitu mati ketika sakaratul maut. Keadaan mati iaitu ketika sakaratul maut. Ulama cukup takut. Sebab apa? Sebab ketika sakaratul maut, ujian yang terakhir, syaitan akan datang. Masa sakaratul maut ni tak maut lagi, dia baru sakarat dengan nazak. Sebab masa nazak tu syaitan akan datang berupa macam Tuhan dia. Dia akan menyerupai, bukan menyerupai Tuhan, tapi dia buat bentuk dia yang cantik, yang bersinar. Kita ni bila tak ada ilmu tentang Allah, sifat-sifat Allah dan sebagainya, bila kita tengok tiba-tiba benda tu kata aku adalah Allah, maka sembahlah aku, matilah dalam agama Kristian. Oh, maka tu kita tak ada ilmu, kita tak tahu sifat Allah macam mana, sifat mustahil bagi dia macam mana. Nampak? Kita tak tahu, kita pun kata oh baiklah, aku mengaku. Nauzubillah. Ketika itu mati kita kafir. Imam Ghazali kata sedangkan orang luar tak tahu, ditanam dalam kubur Islam, hakikat di sisi Allah kafir. Sebab sebelum mati kita sudah mengatakan bahawa syaitan Tuhan. Ini benda tak ada ilmu. Yang penting nak kena ilmu takdir. Lepas tu kadang-kadang dia datang dengan muka bapak kita, dia datang dengan muka mak kita, dia buat macam-macam. Ketika sakarat tu pasal kita disuruh bantu kat tepi, la ilaha illallah, bantu dia. Kata itu Imam Ghazali kata dalam Ihya Ulumuddin, pertama bab sakarat, ada tu penting semua ini. Yang kedua iaitu mati dalam keadaan sedang memikir dunia. Ini juga su'ul khatimah. Dia bagi contoh dalam kitab Ihya, dia kata apa? Contohnya kita membuat satu binaan rumah. Apa, tak salah jadi kontraktor, tak salah. Jangan silap faham lah. Maknanya dia tengah buat rumah, dia duk fikir, oh ini rumah ni kalau siap ni, projek ni aku dapat dalam berapa juta ni, lepas tu tambah pula bangunan projek aku yang dekat sebelah sana berapa. Tiba-tiba mati. Mati tu tengah ingat dunia, tengah ingat fulus. Mati ni su'ul khatimah. Mati dalam tidak mengingati Allah ataupun dalam keadaan hanya ingat dunia semata. Itu Imam Ghazali kata para ulama cukup takut, orang beriman cukup takut. Itu yang dia kata dalam kitab. Alhamdulillah Ustaz dah datangkan dalam kitab Ihya tu, kita masuk. Jadi faham, boleh buka balik kitab Ihya nanti. Maka kerana itu nak kena jaga boleh. Mafhum?
InsyaAllah. Yang penting beramal ilmu. Ya. Ahaduhuma, dia kata apa? Itu yang pertama. Sudah dalam suku dah. Pasal kalau boleh satu ahad baca secara tertib, jadu sedikit dan tajwid, sebab Ustaz akan mengajar lepas tu, sebab malam Ustaz akan mengajar lepas lain. Ya. Tapi masya-Allah. Ya, bacaan yang cukup bagus, Ustaz suka dengar tadi. Ya. Jadi itulah dia untuk kita hari ini. Nanti kita sambung pula akan datang, iaitu sebab yang kedua kenapa ilmu perlu didahulukan. Ingat tu, setakat ni ingat, InsyaAllah antum beruntung, dan kepada tuan-tuan, puan-puan, wawarkan lagi kepada sahabat-sahabat, sebab datang ni free aja, tak perlu risau, dia free aja, ajak datang. Ini peluang kita, satu ahad kita isi petang kita, tak dapat mengaji lain pun dapat yang satu lepas asar, ahad lepas asar cukup. Maintain yang itu, insyaAllah. Kalau bukan dah tak suruh mengaji tempat lain, mengaji tempat lain pun boleh, malam tu kan banyak. Cuma yang pondok buat ni pondok modern buat. Kita semua pondok, saya ziarah pondok-pondok tu semua dia orang buat lepas asar. Bahkan tiap-tiap hari. Jadi itu yang saya terpanggil, saya nak buat dulu, tapi lepas satu ahad. Sekiranya saya not going holiday, tak betul dah tak. Jadi Allah. Sebab apa sebab saya syekh saya baru ni ada mengajak kawan-kawan Habib Zain datang, ada sahabat-sahabat daripada Indonesia apa sebagainya. Habib nak memperluaskan dakwah, jadi kemungkinan sekali-sekala ada pelajar-pelajar di Malaysia yang bekal-bekal belajar dia nak dibawa ke UK, nak membawa ke Ireland, jadi nak berdakwah di sana kepada golongan-golongan pelajar-pelajar Malaysia dan juga orang putih kat sana. So dia kata kalau boleh pandai-pandai sikit cakap bahasa Inggeris. Jadi niat nak kena jaga. Jadi tu yang tengah cakap, kalau setakat ni pergi takut orang lain semua keluar masjid. Takut dia kata bahasa apa. Tapi tak apalah. Tapi Habib Umar dia tak pernah belajar bahasa Inggeris, tapi dakwah dia sampai satu dunia. Sebab dia ada penterjemah. InsyaAllah kalau niat kita baik, insyaAllah. Penting agungkan dulu yang pertama, utamakan dahulu bahasa Arab, sebab dengan bahasa Arab lah kita dapat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Antum beruntung. Jadi mantapkan bahasa Arab, insyaAllah. Okey, jadi cukup kita cakap tu. Jadi ni baca sudah. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah
kullama nadait ya Rabb qala ya abdi ana Allah. Itu daripada hadis Nabi. Bila Nabi kata apa? Kullama nadaita, setiap kali kita disebut ya Rabb, kita sebut ya Rabb, Allah terus kata qala ya abdi ana Allah. Allah terus akan menjawab. Tu nak minta kali kita kata ya
wahai hamba-Ku, akulah Allah. Nak apa? Ini subhanallah, terminta dari itu. Jadi kebanyakan minta. Dan itu dalam qasidah itu ilmu sebenarnya. Dalam doa. Dan qasidah itu perkataan ini sampai habis. Nanti insya-Allah kita akan bagikan makna-makna dia, kita buat ketat, kita bagi pada tuan-tuan insya-Allah. Jadi benda-benda itu sebab kita nak tahu, takut nanti kita fikir apa benda dia. Ini bukan lagu-lagu sentimental tidak, tetapi ianya adalah ruh nak dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu qasidah itu cukup cantik, dia kata apa? Nasim habbat alaina, nasim habbat alaina min himal Mustafa, nasim fiha al-hana fiha dawa wa shifa bishamiha yaslih al-zahir lana wal khafa ya bakhti man lin nabi fi kulli hal iktafa. Maksudnya apa? Nasim habbat alaina, tiupan, hembusan yang tertiup ke atas kita. Min himal Mustafa, datang daripada mana hembusan itu? Daripada pangkuan Rasulullah, daripada garisan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasim fiha al-hada, mana semua hembusan itu ada kesejukan, nyaman. Fiha al-hada wa shifa, fiha ad-dawa wa shifa, dan hembusan itu ada ubat dan ada juga penawar. Lepas tu bishamiha yaslih al-zahir lana wal khafa, dan dengan menghirup bau itu yang datang daripada Rasulullah, iaitu ilmu yang datang daripada Rasulullah itu bila kita amal, bishamiha yaslih al-zahir lana wal khafa, iaitu membersihkan, mensejahterakan zahir kita dan batin kita. Ya bakhti man lin nabi fi kulli hal iktafa, dan beruntunglah orang yang mengikut Nabi setiap keadaan. Ini ilmu saja. Jadi bila kita baca dengan faham itu dia ada masuk. InsyaAllah mudah-mudahan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumati wahmi, ya Allah, wakala kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, dan berikanlah kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanah wal hilmi, dan hiaskan dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma, dan bersama sebaik kesusahan dan menjaga dari maksiat dan kemungkaran, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.